Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu bersama saya, Faridah Amiratul. Bermula minggu lalu, kami telah bersiaran setiap Sabtu bagi memberikan liputan lebih menyeluruh sepanjang minggu. Kita mulakan dengan berita hangat minggu ini berkaitan kedaulatan negara. Ahli Parlimen Parti Warisan tidak berpuas hati dengan taklimat yang diberikan menerusi perjumpaan tertutup berhubung isu tuntutan waris Kesultanan Sulu yang dilakukan pada Khamis malam. Susulan daripada taklimat itu, Ahli Parlimen Warisan sekali lagi menggesa supaya isu itu dibahaskan dalam sidang Dewan Rakyat walaupun selepas usul ditolak sebelum ini. Ahli Parlimen Sepanggar, Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, banyak persoalan yang disuarakan dalam perjumpaan itu mengenai isu berkenaan namun ia masih tidak dijawab oleh pihak kerajaan. Menurutnya banyak persoalan yang mereka suarakan masih belum dijawab. Justeru beliau mahukan isu ini dibawa ke Parlimen untuk dibahaskan. Tegasnya lagi perbahasan nanti semestinya tidak akan mengganggu gugat strategi negara untuk melawan waris Kesultanan Sulu ini. Sebelum itu, satu taklimat tertutup telah berlangsung pada Khamis malam di sebuah hotel di Ibu Negara yang dihadiri oleh Ahli Parlimen, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili dan beberapa barisan menteri kabinet yang lain. Terdahulu Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menolak usul tuntutan Sulu untuk dibahaskan kerana dikhawatiri akan mendedahkan langkah yang sedang diambil kerajaan tentang prosiding ligitasi yang sedang berjalan. Antara berita yang menjadi tumpuan minggu ini, individu hina Islam dihadapkan ke mahkamah. Pada membuat hantaran jelik menghina agama Islam di aplikasi YouTube, seorang penghantar makanan didenda RM50,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Sepang. Hakim Ahmad Rizki Abdul Jalil membuat keputusan itu terhadap Muhammad Nur Muzil Muhammad Razali dan mengarahkannya menjalani hukuman 6 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda tersebut. Dalam keputusannya, Ahmad Rizki juga meminta tertuduh menginsafi kesalahan dan meminta lelaki itu bertaubat. Dalam jawapannya, Nur Muzil memberitahu mahkamah bahawa bahan kandungan yang dimuat naik tersebut hanyalah untuk dirinya sahaja. Berdasarkan pertuduhan, lelaki itu mengaku secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang jelik di YouTube dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain. Kesalahan itu dilihat pengadu di hadapan Shell Cyberjaya jam 11.15 malam pada 16 Julai lalu. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Aling mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 aka 588. Nur Azizah dalam hujahan pemberatan hukuman memohon mahkamah menjatuhkan hukuman serius terhadap tertuduh. Hal ini kerana kenyataan yang dimuat naik telah mengundang kemarahan rakyat Malaysia sehingga mendorong masyarakat membuat 20 laporan polis di seluruh negara. Dalam perkembangan lain, wanita yang menimbulkan kontroversi semasa membuat persembahan di sebuah kelab komedi minggu lalu, Siti Nur Amira Abdullah tidak didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah pada Rabu. Pendakwaan tidak diteruskan di Mahkamah Syariah kerana ia membabitkan tuduhan sama dengan kes di Mahkamah Session. Berita seterusnya, pemimpin dan anggota PKR di seluruh negara membuat laporan polis terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung kecuaian beliau sehingga membawa tuntutan waris Kesultanan Sulu sebanyak RM67.5 bilion. Antara yang terlibat ialah Timbalan Presiden Rafizi Ramli, Naib Presiden Nik Nazmi Nik Ahmad, Ketua AMK Adam Adli, Ketua Penerangan Fahmi Fadzil dan pemimpin cabang turut membuat laporan di balai polis di kawasan masing-masing. Terdahulu, Rafizi menyeru kepada semua pimpinan dan cabang parti untuk membuat laporan polis terhadap Najib dalam ucapan penggulungannya di Kongres Nasional PKR ke-16 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Ideal IDCC Shah Alam pada Ahad. Menurut beliau, Undang-Undang Negara memperuntukkan bahawa rakyat boleh mengambil tindakan sama ada di bawah kanun jenayah atau tindakan saman sivil terhadap mana-mana penjawat awam
yang cuai dalam menjalankan tugas awam. Beliau minggu lalu mendedahkan bahawa masalah diwarisi oleh 3 kerajaan persekutuan berturut-turut mengenai tuntutan waris Kesultanan Sulu sebenarnya bermula daripada zaman pentadbiran Najib sebagai Perdana Menteri. Baru-baru ini, 2 anak syarikat Petronas yang berdaftar di Luxembourg dianggarkan bernilai lebih 8.87 bilion ringgit dirampas waris Kesultanan Sulu. Susulan itu, kerajaan mendapat perintah penangguhan terhadap penguatkuasaan keputusan Mahkamah Timbang Tara Perancis yang memerintahkan kerajaan membayar 14.9 bilion US dollar kepada waris Kesultanan Sulu. Kita ke berita seterusnya. Dewan Undangan DUN Negeri Sabah meluluskan usul untuk menaikkan saraan Ketua Menteri, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan anggota pentadbiran negeri yang lain. Usul untuk rang undang-undang anggota pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Saraan Pindaan 2022 dicadangkan Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur itu telah diluluskan dengan suara terbanyak. Haji G yang juga Menteri Kewangan Sabah ketika menggulung usul itu berkata, implikasi kewangan kerajaan negeri untuk pelaksanaan kenaikan saraan itu dilihat tidak terlalu berat dan hanya melibatkan jumlah 5.6 juta ringgit setahun. Katanya pelarasan itu dilihat wajar dan apa yang penting, wakil rakyat perlu terus memberi yang terbaik kepada rakyat. Selain itu, DUN Sabah turut meluluskan usul rang undang-undang peruntukan diraja pindaan 2022 yang menaikkan saraan peribadi, alaun keraian dan alaun wilayah untuk yang di-Pertua Negeri Sabah. Usul yang dibawa Haji G itu juga diluluskan dengan suara terbanyak dan menaikkan saraan peribadi daripada RM215,280 setahun kepada RM300,392, manakala alaun keraian pula daripada RM152,490 kepada RM213,486. Seterusnya kita ke berita yang menggemparkan negara. Platform media sosial Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan digunakan bagi membantu membuat hebahan mengenai kehilangan bekas pembaca berita sebuah stesen televisyen Zalina Shahara Azman atau lebih dikenali sebagai Zalina Azman. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata pihaknya akan bersama-sama membantu mengwar-warkan perkara tersebut melalui semua platform media sosial kementerian. Beliau turut berharap keluarga bekas pembaca berita itu tidak berputus asa dan terus tabah serta cekal mencari beliau. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim dilapor berkata Zalina Shahara 58 dipercayai masih berada dalam negara susulan tiada pergerakan keluar membabitkan wanita itu yang dikesan pihak berkuasa setakat ini. Isnin lepas, Muhammad Iqbal dalam satu kenyataan berkata pihaknya menerima laporan daripada anak lelaki Zalina, Mikael Norman, 33, berkenaan kehilangan ibunya pada 29 November tahun lepas. Pengadu memberitahu sampai di rumah ibunya di Seksyen 3 Shah Alam dan mendapati kereta ibunya berada di rumah. Namun pemeriksaan mendapati keadaan di dalam rumah tidak tersusun dan mangsa tiada di rumah. Turut ditemui beg duit milik ibu pengadu mengandungi kad pengenalan, lesen memandu, kad bank, kad kredit, wang tunai RM600 serta kunci kereta. Katanya polis membuat hebahan kepada orang awam untuk membantu siasatan dengan ciri-ciri mangsa adalah berketinggian 158 cm, berat 60 kg, berkulit hitam manis dan berbadan kurus. Orang ramai boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Kes Sarjan Sabturia Lorong atau Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam di talian 0355194622 jika mempunyai maklumat. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang tewas dalam persaingan jawatan timbalan Presiden pada pemilihan PKR lalu kembali semula dalam saf pimpinan apabila dilantik semula sebagai Setiausaha Agung Parti. Mesyuarat turut memutuskan bahawa Ahli Parlimen Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar turut kembali semula sebagai Naib Presiden.
Pelantikan itu merupakan antara beberapa keputusan pada mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR yang dipengerusikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu malam. Pelantikan itu diumumkan Anwar dalam sidang media selepas mesyuarat tersebut. Anwar berkata PKR akan menyusun perwakilan untuk mesyuarat MPP PH yang akan bermesyuarat Selasa minggu depan. Antara jawatan tertinggi lain yang diumumkan termasuk Bendahari William Leong, Ketua Penerangan Fahmi Fadzil dan Ketua Setiausaha Pengelola Zahir Hassan. Bagi ahli MPP lantikan pula adalah Haji Manivanan, Christina Liu, Rodzia Ismail, R. Yuniswaran dan Abun Sui Anyit. Global minggu ini dimulakan dengan berita bencana alam yang melanda barat daya Eropah apabila kebakaran hutan di negara tersebut menunjukkan tiada tanda akan reda setakat petang Sabtu. Walaupun perkhidmatan kecemasan negara tersebut telah bertungkus lumus melawan api kian merebak di seluruh kawasan selatan Eropah. Buat julung-julung kalinya, suhu panas yang terus memuncak menyebabkan catatan suhu di Britain kini melepasi 40 Celsius pada Rabu lalu. Ratusan penduduk di kawasan kebakaran bertindak meninggalkan Itali selepas sebuah tangki gas meletup dalam kebakaran hutan berhampiran Bandar Lucca. Beberapa penduduk tempatan pula dilaporkan melarikan diri ke Greece sewaktu api yang marak akibat angin ribut melanda kawasan pergunungan di utara Athens. Gelombang haba di Eropah Selatan direkodkan melebihi 40 darjah Celsius pada minggu lalu. Para saintis dan pakar klimatologi menyatakan corak kenaikan suhu global ini sebahagian besarnya berpunca dari aktiviti pembangunan manusia. Justeru perkara ini diramalkan akan menyebabkan cuaca panas di China berlanjutan sehingga Ogos. Walaupun rekod haba minggu lalu di sekitar bahagian Mediterranean sudah berkurangan, namun suhu direkodkan kembali naik di Portugal, Sepanyol dan Itali. Komander Pelindungan Awam di wilayah utara Portugal, Armando Silva berkata, peningkatan suhu dan angin kencang yang melanda menyukarkan tugas memadam kebakaran hutan yang terbesar di Murka. Sehingga kini sebanyak 10,000 hingga 12,000 hektar hutan telah musnah akibat kebakaran dengan kira-kira seramai 800 anggota bomba dan 6 pesawat membawa air sudah dikerahkan untuk memadam api tersebut. Seorang wartawan Israel mencetuskan kontroversi selepas menyiarkan rakaman video dirinya menyelinap masuk ke kota suci umat Islam, Mekah, sekaligus mencabuli larangan masuk terhadap orang bukan Islam. Rakaman video oleh Gil Tamari yang bekerja untuk saluran televisyen Israel itu terus mengundang kemarahan di media sosial Arab Saudi sebaik sahaja dia memuat naik rakaman video berkenaan pada 19 Julai lalu. Dalam klip video berdurasi sekitar 10 minit tersebut, Tamari melawat Padang Arafah semasa kemuncak musim haji pada tahun ini. Wartawan itu menjelaskan bahawa dia faham apa yang dilakukannya adalah dilarang dan merujuk Mekah sebagai tempat larangan untuk orang bukan Islam. Menjawab kemarahan umat Islam yang dihamburkan kepadanya, Tamari berkata dia hanya mahu menunjukkan kepentingan Mekah dan keindahan agama Islam sambil mendakwa bahawa klip videonya membolehkan orang ramai melihat buat kali pertama tempat yang begitu penting kepada umat Islam. Penjelasannya bagaimanapun gagal meredakan kemarahan orang ramai di media sosial. Tidak tahan dikecam, Tamari bertindak menyiarkan klip video permohonan maaf atas kesilapan yang dilakukan. Untuk rekod, Arab Saudi tidak mengiktiraf Israel dan tidak memeterai persetujuan tajaan Amerika Syarikat pada 2020. Perjanjian Ibrahim menyaksikan Israel menjalin hubungan diplomatik dengan dua jiran Riyadh iaitu Emirat Arab Bersatu dan Bahrain. Bagaimanapun, sebilangan wartawan Israel yang juga pemegang pasport asing telah dibenarkan melawat Arab Saudi sebelum dan semasa rangka lawatan Presiden Joe Biden ke Asia Barat minggu lalu.
Pentas arena minggu ini dibuka dengan kisah jago powerlifting negara Boni Bunia Augustine yang diyakini mampu mencipta sejarah memenangi pingat emas pertama negara dalam acara itu pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022 yang akan bermula 28 Julai hingga 8 Ogos ini. Jurulatih negara Jamil Adam berkata, peluang buat pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo itu untuk melakar satu lagi pencapaian gemilang di Birmingham tinggi berdasarkan prestasi semasanya ketika ini. Pihaknya turut berharap anak kelahiran Sarawak itu dapat mempamerkan prestasi yang baik sehingga Sukan Paralimpik 2024. Justru, Boni kini menjalani latihan secara sistematik sebagai langkah berjaga-jaga daripada berlakunya sebarang kecederaan yang serius. Di Sukan Paralimpik Tokyo tahun lalu, Boni mencipta sejarah menjadi atlet pertama negara memenangi emas di tamasya berkenaan selepas mengungguli kategori 72 kg dengan angkatan 228 kg sekaligus memperbaharui rekod tamasya. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong menyatakan rasa kecewa kerana acara terjun dipercayai tidak tersenarai pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-20 yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur September depan. Beliau dalam perkongsian di Twitter memaklumkan acara yang menjadi sasaran pingat emas bagi negeri Bumi Kenyalang itu tidak tersenarai atas sebab politik. Katanya lagi, atlet junior pasti agak kecewa. Terdahulu, Kerajaan Sarawak dilaporkan akan membuat rayuan mengenai perkara itu, memandangkan acara tersebut merupakan lubuk emas kepada Sarawak pada Sukma. Ketika ini hanya 3 negeri sahaja termasuk Sarawak yang mengesahkan penyertaan untuk acara berkenaan dan jika jumlah kontijen bertanding bagi sesuatu sukan tidak mencapai 6 pasukan, acara itu tidak akan dipertandingkan pada tamasya berkenaan yang menjadi medan untuk mencungkil atlet pelapis. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Penyerang handalan Senegal, Sadio Mane, dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika buat kali kedua pada Majlis Anugerah Konfederasi Bola Sepak Afrika CAF di Rabat Maghribi. Anugerah itu dianjurkan kembali buat kali pertama dalam 3 tahun selepas tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Antara faktor yang melayakkan Mane menerima pengiktirafan tersebut adalah kerana dia berjaya menjaringkan penalti kemenangan ketika Senegal menewaskan Mesir dalam penentuan sepakan penalti pada perlawanan akhir Piala Negara-Negara Afrika tahun ini sekaligus membuatkan Senegal menjulang piala buat kali pertama. Penyerang berusia 30 tahun itu meninggalkan Liverpool bulan lalu selepas menandatangani perjanjian 3 tahun bersama Bayern Munich. Susulan kejayaan itu, Mane turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada kelab dan rakan sepasukan yang sentiasa ada bersamanya saat sukar. Berita seterusnya mengenai projek mega yang ditangguhkan. Kerajaan sudah mengenal pasti 30 projek bernilai 100 juta ringgit untuk ditangguhkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, projek yang ditangguhkan adalah yang disenaraikan untuk tahun 2022 namun belum lagi dimulakan, tidak diiklankan dan tidak dilakukan perolehan. Namun menurut ahli Parlimen Jeli itu, projek mega seperti MRT3, HSR, ECRL dan PAN Borneo masih terus berjalan seperti biasa. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadzil di Dewan Rakyat pada Khamis yang mahu mengetahui perancangan kerajaan berkaitan dasar menangguh atau membatalkan projek-projek baharu. Mengulas lanjut, Mustafa berkata, bagi pihak yang sudah menerima surat tawaran, maka projek di bawah mereka akan berterusan seperti biasa. Menurutnya, projek-projek yang sedang dalam pelaksanaan serta telah dikeluarkan iklan tender, surat niat dan surat setuju terima akan diteruskan. Selain itu, projek-projek yang dibiayai daripada dana infra serta semua projek penyelenggaraan yang mustahak dan telah diluluskan akan terus dilaksanakan. Pastikan anda sentiasa bersama Sumber Kini dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif, Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum.